طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Akhina al-afadil Ustaz Syed Ahmad Qadri Al-Jufri hafizahullah, Sahabat Fadilah, Tuan Imam yang berhormat Ustaz Radhi Zainal, seluruh ahli yang berkuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan, khususnya para belia pimpinan yang telah pun menganjurkan program kita pada malam ini. Sallallahu Muhammad. Sesungguhnya saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sallallahu Muhammad, yang telah pun dipilih oleh Allah SWT bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menyemarakkan perasaan kasih dan cinta kita pada Nabi kita Muhammad SAW. Cuma sebelum saya bercakap lebih lanjut, saya nak minta seorang pun tak ada yang berdiri, semua kena duduk. Berdiri itu macam tak bersedia untuk nak duduk sampai habis. Kalau tuan-tuan tak duduk, saya tak mau cakap. Bagi penuh depan ni, depan-depan ni. Sebab kita, insya-Allah kita nak duduk bersama dengan kecintaan kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan mengucapkan syabas kepada kumpulan belia masjid yang telah berjaya mengajukan program Mahabbatur Rasul pada malam ini, Sallallahu Muhammad. Cuma saya mencadangkan pada kali yang akan datang, tentu kena bekalkan helaian qasidah kepada peserta yang ada. Ataupun kalau tak bekalkan, dia ada slide depan ni untuk orang boleh ikut apa yang diqasidahkan Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, Sallallahu Muhammad. Dan pada qasidah yang telah pun dikumandangkan oleh kumpulan qasidah atas pentas ini, Sallallahu Muhammad, bagi saya lepas ni dah fana lah. Betul ya? Cuma di bawah ni tak fana lagi. Tuan-tuan tahu makna fana? Fana ni karam, habis ya. Lepas ni puluh lah nak bagi tuan-tuan fana, tuan-tuan tak fana juga. Tuan-tuan, dalam kita memuji Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, puji Nabi ni merupakan satu kefarduan. Sebab Allah puji Nabi SAW, Sayyidina Muhammad. Allah puji ni habis dah, tuan-tuan. Allah puji sendiri Rasulullah tu habis dah. Tak ada dah pujian yang lebih hebat melainkan Allah puji Rasulullah SAW. Kalau Allah sendiri puji Nabi, pasal apa kita semua tak puji Rasulullah? Kata Allah sendiri puji Rasulullah, pasal apa kita tak puji Rasulullah? Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad dalam Quran Tuhan sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Habislah. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, kalau kawan-kawan kita puji kita tu biasa-biasa lagi.
Tapi kalau guru kita sudah puji kita, itu hebat sangat, subhanallah. Tuan-tuan, Nabi kita SAW dipuji oleh Khaliqnya, dipuji oleh kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata para ulama kita, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dalam puji Nabi ni boleh riak. Dalam puji Nabi boleh riak. Apa dia? Menunjuk-nunjuk. Pasal apa? Dari situ akan datang yang betul. Mula-mula kita buat. Tuan-tuan, saya tengok dua atas pentas, tengok tuan-tuan ni macam-macam passion. Ada yang dah fana dah, ada yang baru nak fana, ada orang yang tak berani fana, ada orang yang macam tiang tu kerah kong apa pun tak tahu. Tuan-tuan malih ni tak bererti kalau tuan-tuan tak fana. Sagi qasidah lagi tuan-tuan, setengah jam ni bagi fana habis. Tuan-tuan, masalah baguslah puji Nabi daripada sungguh hati kita. Puji tak bersungguh ni puji apa? Puji kena bersungguh. Masalah Sayyidina Muhammad kena karam. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, barulah tuan-tuan boleh balik daripada malih ni, tuan-tuan berasa nak lagi malih ni. Kalau tengok tuan-tuan, cuba tengok kumpulan-kumpulan rock, tuan-tuan, gila apa tu tuan-tuan? Tuan-tuan kena sampai tahap tu malah ni. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, bila sampai tang puji Rasulullah ni, cuma masalah Sayyidina Muhammad, puji Nabi ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, madaih, qasaid, puji Nabi ni SAW, puji Nabi memang kena. Kalau kita puji orang tak betul, hang bagus sungguh, hang soleh sungguh, tak betul. Pasal kita ni tak seperti mana yang dipuji. Kita tahulah kita siapa. Tuan-tuan, orang puji kita sebab orang tak tahu hai kita. Salah. Tu orang puji kita, salah Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, puji Nabi memang tepat, Nabi macam tu. Puji Nabi ni kena dengan Rasulullah. Salah. Nur Mustafa mala al-akwan. Nur Nabi itu memenuhi alam ini. Apa makna tu? Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, maknanya nur Nabi itu memenuhi alam ini. Nur Nabi mengena di mana? Mengena di hati-hati umat dan pencintanya. Allah Sayyidina Muhammad. Di hati setiap orang semua adalah Rasulullah. Allah Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata Ustaz Syed tadi, Allah Sayyidina Muhammad, betul, setiap orang ni dia ada aura Rasulullah. Tuan-tuan, cuma malam ni nak periduk lagi, nak bagi subuh lagi, masalah senang, nak bagi cinta lagi. Cinta tuan-tuan bukan boleh buat-buat. Cinta ni dia feeling, cinta ni perasaan. Masalah senang Muhammad. Saya tuan-tuan ni kira nak terbang lah tuan-tuan tengok kumpulan qasidah ni. Tuan-tuan, maknanya hati kita ni berbunga-bunga lah. Tuan-tuan, masalah senang Muhammad, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mari kita menghayati perasaan kita mencintai ayah kita, kita mencintai ibu kita. Tu bukan buat-buat, tu feeling. Bila teringat nak balik rumah, tuan, salah Sayyidina Muhammad, buat apa tak kenal nak balik. Satu orang isteri, satu orang suami mencintai kekasihnya. Tuan-tuan, hal ni bukan dibuat-buat, hal ni perasaan. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, perasaan itu mesti disuburkan. Dan penemuan kami, masalah Sayyidina Muhammad, dan kita semua merasai jalan yang paling cepat, shortcut masalah Sayyidina Muhammad untuk mencintai Nabi ialah melalui qasaid dan madaih, qasidah-qasidah. Qasidah ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, qasidah ni kalau tuan-tuan dah mengambil qasidah, tuan-tuan tak boleh tinggal lah. Dia macam orang pernah menyakit kecil manis, darah tinggi. Dia ambil ubat, dia tahan sampai mati. Kalau tak mati, dia mati. Kalau dia tak tahan dengan ubat, dia mati. Makna qasidah ni kalau dah mula ambil masalah Sayyidina Muhammad, tak boleh tinggal lah. Pasal apa? Puji Rasulullah. Salah Sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, maka pada malam ini, kalaulah hak ni bukan pertengahan jalan bagi setengah orang untuk mencintai Nabi, soalan Sayyidina Muhammad, jadikanlah mencintai Nabi ni bagi setengah-setengah orang permulaan malam ni untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, kita nak macam disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syed tadi, soalan Sayyidina Muhammad, kita pernah tak ataupun kita ni bila kita tak kepala soalan Sayyidina, ya Allah bagilah aku mimpi Rasulullah, perasaan tu ada tak? Teringin nak tengok muka Rasulullah, teringin nak tengok wajah Rasulullah, soalan Sayyidina. Tuan, kita ni subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad duduk di akhir zaman. Kita semua tak macam dari sahabat yang melihat Nabi secara live, tengok Nabi secara direct, soalan Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, kita ada habuan dan boleh lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya? Mimpi, soalan Sayyidina Muhammad. Siapa yang bermimpi tengok Nabi, tengok dah lah tu. Nabi sebut hadisnya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Soalan Sayyidina Muhammad, siapa yang telah melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani, sesungguhnya ia telah melihatku, kerana syaitan tidak boleh menyerupaiku. Tapi tuan-tuan, siapa pun tengok Nabi dalam mimpi, tidak 100% itu Rasulullah, tidak 100% wajah Nabi yang sebenarnya. Ibarat para ulama macam tuan-tuan tengok bulan di langit, soalan Sayyidina Muhammad, tengok bulan di langit, bulan tu tuan-tuan di bawah ni ada tasik, ada kolam, soalan Sayyidina Muhammad. Tengok bulan dalam kolam, tuan-tuan, tak seperti bulan yang sebenarnya. Bayangkan Nabi hak sebenar tu macam mana. Tuan-tuan, tengok Nabi dalam mimpi pun kata-kata Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita lah tengok Nabi dalam tidur ni, soalan Sayyidina Muhammad, macam mana tengok Nabi betul, tuan-tuan. Jadi hal ni bila kata umat, soalan Sayyidina Muhammad, hal ni kena ada ni, teringin nak tengok Rasulullah, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, adakah jalan nak mimpi tengok Rasulullah? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan kena selawat sehari 1000 kali. Tapi jangan hak panjang-panjang, kita tak larat. Selawatlah dengan selawat yang paling pendek, selawat Nabi Allah Khidir alaihi salam yang berbunyi sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mula pada malam ni jangan tinggal dah, jangan tinggal dah. Satu orang tua di Banjarmasin, Kalimantan, satu guru saya asal pada sana, soalan Sayyidina Muhammad, menceritakan satu orang tua subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, rumah dia ni bila nak tidur malam lampu ditutup. Sekalipun lampu seluruh rumah ditutup, tapi rumahnya, soalan Sayyidina Muhammad, bercahaya. Rumah tetap bercahaya. Lampu padam habis lah, rumah tu bercahaya. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang semua tahu apa yang diamalkan oleh orang tua. Soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia tidak akan tidur. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik, soalan Sayyidina Muhammad, dia tak akan tidur, melainkan dia akan menghabiskan dulu 12,000 kali selawatkan Nabi. Tuan-tuan, bayangkan kalau rumah dia bercahaya, hati dia macam mana? Hati dia macam mana, tuan-tuan? Hal ni kita nak ni. Tuan-tuan, barangkali ramai di antara kita ada di kalangan kita yang pernah berada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, macam mana perasaan duduk di makam Rasulullah? Macam mana duduk di makam Rasulullah? Dan pengalaman saya tengok soalan Sayyidina Muhammad, daripada mana pun datang umat di seluruh pelosok alam ini, soalan Sayyidina Muhammad,
dia tidak akan dapat tahan hati di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa apa pun dia mesti menangis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bangsa apa pun dia menangis. Tuan-tuan, itulah perasaan umat. Kita nak, tuan-tuan, bukan kita duduk di makam Nabi saja kita boleh menangis. Ni duduk di sini ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita tak reti macam mana yang dirasakan oleh Al-Imamul Akbar Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ardah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya dengan pilihan Allah, Tuhan gerak dan pilih untuk belajar ilmu hadis. Waktu di Mesir saya ambil dalam bidang hadis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam hadis ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kitab hadis Al-Bukhari itu ialah asahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih lepas Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bila kita duk jumpa cerita Bukhari sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan tahu betapa sayangnya, betapa cintanya Imam Bukhari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sekali, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kami dalam perjalanan ke Tursina. Ketursinan dia berkali-kali, tapi satu kali bas yang kami naik mati di tengah-tengah padang pasir. Di antara pengalaman yang saya rasa menghayati perasaan Al-Imam Al-Akbar Al-Bukhari. Imam Bukhari, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, merentasi padang pasir, berpuluh-puluh, beratus-ratus batu, satu saja untuk mendapatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bila sampai di Mekah untuk kali pertama, saya di Mekah tahun 92 sallallahu alaihi wasallam Muhammad, belilah selai baju jubah daripada satu orang penjual di salah sebuah kedai di kota Mekah. Kita tak pernah keluar tengok orang lain. Bila tengok satu bangsa, saya kata mereka ni Cina tak Cina, Arab tak Arab, saya tanya, kamu daripada mana? Kata peniaga tu, ana min Bukhara. Bergetar jiwa, tuan-tuan, daripada Bukhara. Pasal apa? Bangsa Imam Bukhari. Allah, macam mana Imam Bukhari? Imam Bukhari, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imam Bukhari sewaktu nak nulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi datang bagi tahu, wahai Muhammad, hatu hadisku. Muhammad, hatu bukan hadisku. Tuan-tuan, selepas ditashih, terang Imam Bukhari ni cara syarat dia untukkan hadis tu sangat ketat sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jalanan beribu-ribu batu, jumpa dengan satu orang yang dikatakan hak ni bawa hadis, ada pegang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ada satu kali jumpa dengan satu orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang dekat kawan tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai di tempat tersebut, tanya orang, kenal tak orang sekian-sekian? Orang pun tunjuk tu rumah dia. Imam Bukhari dah merentasi beribu-ribu batu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang-seorang diri sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bayangkan perjalanan ke tempat tersebut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sampai di tempat tersebut, kawan yang dikatakan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Imam Bukhari tengok dia tengah bagi makan kuda, pegang rumput, suruh dekat kuda, gaya kuda nak ragut rumput, dia tarik. Tuan-tuan, kata Imam Bukhari, kalau dia boleh mempermain-mainkan kuda, tak mustahil dia boleh permain-mainkan hadis Rasulullah. Tak jadi ambil, patah balik beribu batu pula. Tuan-tuan, bayangkan macam mana hati Al-Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ni baru qasidah ni dah gila lah. Macam mana, tuan-tuan,
mengungkapkan kalam-kalam hak Nabi sebut. Ni kita ni baru puji Rasulullah, pencinta Rasulullah, mereka ulang balik hak Nabi kata tu. Sebab tu tuan-tuan, satu malam Rasulullah Sayyidina Muhammad, contoh orang soleh, dia mimpi jumpa Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dalam mimpi jumpa Rasulullah tu, subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia tengok Nabi duduk dengan Abu Bakar, Omar, Osman dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi bangun. Kalau hak ni ibarat satu pintu, Nabi macam menanti seseorang. Kawan ni hak mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Nabi nanti siapa?" Nabi kata, "Aku tunggu Al-Bukhari. Aku tunggu Al-Bukhari." Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kawan hak tanya Nabi, lepas Nabi jawab, "Aku tunggu Al-Bukhari." Jaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siang esok dengarlah berita Imam Bukhari semalam telah kembali ke rahmatullah. Maknanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi tunggu Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan bayangkan Imam Bukhari di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ni kita menghayati ni perasaan umat di zaman Rasulullah. Orang perempuan muslimat zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesaat Nabi, para sahabat semua keluar pergi perang. Ni muslimat di rumah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kepala otak mereka, macam mana lah Rasulullah selamatkan balik lagi, Rasulullah selamatkan balik nanti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila dengar perkhabaran kata tentera Islam sudah pun mula balik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang perempuan tuan muslimat ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pasal apa? Orang perempuan, seorang lelaki semua keluar perang habis. Yang tinggal yang uzang-uzang, orang tua-tua, budak-budak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila tengok rombongan balik, tuan-tuan, ni setiap orang ni, muslimat ni, yang pergi perang tu ada suami mereka, ada anak lelaki-lelaki mereka, ada abang mereka, ada adik mereka. Tapi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, di hati mereka ni, tuan-tuan, suami nombor 2 dah, anak lelaki-lelaki nombor 2 dah, adik nombor 2 dah, abang nombor 2 dah. Hati ni Rasulullah macam mana? Bila rombongan tu sampai, setiap orang ni berlari kepada rombongan, ditanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Rasulullah macam mana? Rasulullah dulu, Rasulullah macam mana? Bila orang berkata Rasulullah selamat, alhamdulillah, nangis. Lepas tu baru tanya, suami saya macam mana? Abang saya macam mana? Adik saya macam mana? Tuan-tuan bayangkan perasaan. Tak ada lah. Tuan-tuan, barulah itu dah panggil sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lebih ia kasih daripada kasih kepada ayah dan ibunya, lebih ia kasih daripada kasih kepada anaknya, lebih dia kasih daripada kasih pada keseluruhan manusia, kesempurnanya, baru sempurna iman. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, inilah yang nak kita pupukkan dalam majlis mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kita tak erti juga macam mana yang dirasai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di antara kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitab Tarikh Khulafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, punca kematian Sayyidina Abu Bakar ni, satu, berpisah dengan Rasulullah. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni tak boleh, dengan Nabi tak boleh, dengan Nabi ni habis dengan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai Nabi sendiri pun tak pernah berasa Sayyidina Abu Bakar tu Nabi menyusahkan Sayyidina Abu Bakar. Kita tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, pasal apa? Sebab Nabi tahu
Abu Bakar di hati Nabi tu macam mana? Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari Nabi kita wafat. Pada hari Nabi kita wafat, rumah Nabi tuan-tuan macam ni. Dia bilik, dia terak bilik, dia kotak macam ni. Nabi Nabi kita wafat, Muhammad Sayyidina Muhammad dibaringkan di atas tempat baringan. Abu Bakar masuk tuan-tuan. Kita kata hak tu pintu rumah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Masuk langsung dikucupnya muka pintu. Mengucup sampai Nabi dibaringkan dan mengucup pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Bakar tuan-tuan, ketika dia kucup pipi Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ma tibta hayyan wa ma tibta mayyitan. Ya Rasulullah, engkau hidup pun wangi, engkau mati pun wangi. Berderai air mata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, pasal apa dia kucup punya buka pintu tu? Sebab tuan-tuan, itulah bekas-bekas yang pernah dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita ni nak lahirkan anak ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar di hati dia. Bila naik peristiwa Mi'raj, Sayyidina Muhammad di Sidratul Muntaha, Nabi nak naik lagi, dibalut dengan awan yang warna hijau. Sayyidina Muhammad naik lagi, timbul rasa gurun. Pasal apa? Saat pertemuan dengan Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad bila sampai di satu tempat, tiba-tiba Nabi dengar suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qif ya Muhammad wa rabbuka yusalli. Berhenti tantu Muhammad, Tuhanmu sedang berselawat. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa sampai tantu suara Sayyidina Abu Bakar? Tuhan menciptakan suara satu malaikat seperti suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab Nabi dengan Abu Bakar ni habis. Tuan-tuan, di kita ni, kita nak apa? Kita nak dicintai Rasulullah. Kita nak dicinta oleh Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi tahu balik kita malam ni. Orang yang berselawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, disampaikan nama dia, bin dia sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan mukanya orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, dan Nabi tahu siapa yang paling banyak selawat kepadanya pada setiap hari. Tuan-tuan, sesungguhnya bercakap dengan Nabi memang tak habis. Memang tak pernah habis. Ulang berkali-kali pun tak pernah cemooh. Tuan-tuan, itulah Rasulullah. Rasulullah ni kalau kita cerita tak habis, berkali-kali cerita tak cemooh. Bayangkan tengok muka Nabi macam mana. Bayangkan tengok muka Rasulullah macam mana. Tak ada orang yang pernah melihat Nabi kata Nabi tak elok. Semua kata Allah, eloknya wajah Rasulullah. Tuan-tuan, eloknya wajah Rasulullah. Nabi kalau siapa tengok kali pertama akan rasa hebat, Allahu Akbar. Tapi kalau tengok berkali-kali timbul rasa cinta. Pasal apa? Iman. Tuan-tuan, pelik tuan-tuan ni. Kita semua tak pernah tengok Rasulullah pun. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni semua ada touch ni. Semua ada touch. Nabi tak pernah tengok pun, tapi bila sampai di makam Rasulullah, nangis. Tuan-tuan, pelik sungguh perasaan umat terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.